Kisah seram pemandu van jenazah. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Hai Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya akan ceritakan satu kisah benar dari seorang pemandu van jenazah. Cerita ni saya ambil daripada kelab cerita hantu Malaysia yang dikongsikan oleh saudari Linda. Okey. Dan saudari Linda ni pun dia ceritakan dia dapat cerita ni daripada satu majalah kisah seram. So dia kongsikanlah di Facebook. So bila saya baca cerita ni, dia banyak pengajaran. Seram tu ada, pengajaran tu ada. So, apa buang masa lagi? Jom kita dengar cerita seram pemandu van jenazah. Kisahnya bermula apabila seorang pemandu van jenazah yang sudah lama berkecimpung sebagai pemandu van jenazah, dia telah dapat tugasan untuk menghantar seorang jenazah perempuan sekitar 40-an ke suatu tempat di mana tidak jauh daripada tempat arwah tersebut. Lebih kurang 45 minit begitulah. So dia pun masa tu bersendirian, tidak ada temannya, ya, dia hanya seorang saja. So dia pun pergilah ke rumah yang dinyatakan, yang ditugaskan. Dan bila dia sampai, dia tengok sudah orang ramai sudah berkumpul, ya. Jadi dia turun dan bukalah bonet van jenazah untuk masukkan jenazah. So keluarga-keluarga tu pun angkatlah jenazah tu dan masukkan ke dalam van jenazah. Dan kemudian dia bertanyakanlah dengan keluarga-keluarga berkenaan di manakah lokasi, ya, tempat arwah tersebut dihantar. Dan mereka bagi lokasi lah, kau pergi sini adik. Dia tengok lokasi itu, oh tidaklah jauh sangat, hanya lebih kurang 45 minit sampailah. So apabila dia hendak tutup pintu van jenazah tu, semua orang di sekeliling undur, lari. Dia terkejut. Sepatutnya, biar kebiasaannya dia cakap, bila dia nak tutup pintu van, orang akan, adalah keluarga yang akan naik mengiringi arwah. Tapi semua mengelak, semua lari. So dia pelik lah, kenapa semua lari? Ya, kemudian dia tawarkanlah, dia ajak, dia cakap, adakah keluarga yang ingin temankan arwah untuk ke tempat jenazah? Tapi semua orang sambil pandang memandang macam yang, kau lah. Tidak ada satu orang pun yang mau. Tiba-tiba ada seorang pemuda, dia cakap, bang, tak apalah bang, biar saya bang. Oh, jadi akhirnya adalah seorang, dan dia tafsirkan kemungkinan itu adik arwah lah. So lelaki muda itu pun nak masuklah ke belakang van jenazah, dan dia pun tutup dan mulakan perjalanan. Jadi masa tu tengah hari, ya, waktu siang. So tidaklah seram sangat kan. Cuma perjalanannya tu ada beberapa gangguan. Okey, ada beberapa gangguan. Ya, dan masa tu pun waktu puncak, so agak sesak sedikit lah, ya, jalan raya. Dan apabila dia mulakan perjalanan, lebih kurang 15 minit begitu, tidak lama kemudian dia dengar bunyi ketukan. Ya, ketukan daripada bahagian belakang, bahagian jenazah itulah diketuk. Oh, dia terkejut. Apa salah? Siapa ketuk ni kan dia cakap. Dan bila dia lihat, rupanya pemuda tadi ketuk pintu tu, ketuk dinding van jenazah. Jadi dia heran, kenapa pula lelaki ni ketuk? Ada sesuatu berlaku kah? So dia pun berhentilah di tepi jalan, berhenti dan turun. Dan dia pun buka bonet van jenazah tu. Dan bila dia buka, dia terhidu satu bau tai macam tai kucing yang bau sangat. Sampaikan pemuda yang menemani arwah tu tengah tutup hidung, yang keluar dari van terus muntah begitu. Dia pun terkejut. Bau apa ni dia cakap kan? Kenapa tiba-tiba ada bau macam tai kucing ni? Dan yang pemuda tadi itu pun yang, bang, busuk bang, aku duduk depan bang. Jadi pemandu van jenazah ni yang, apa hal berlaku ni? Kenapa tiba-tiba macam ada bau semacam ni? Dan tidak lama kemudian orang-orang di sekeliling tiba-tiba datang pergi ke van jenazah. Jadi
Pemandu ni agak risau lah, takut nanti durang terhidu bau tai kucing, seperti bau tai kucing tu lah, takut nanti jadi fitnah pula. So dia tutup tepat-tepat, cepat-cepat pintu van jenazah tu, teruskan perjalanan. So tidak sempat lah orang-orang yang sekeliling tu datang ke van jenazah tersebut. So mereka teruskan perjalanan. Jadi dia pun tidak berani jugalah tanya pemuda tu, ya, takut dia nanti terasa pula kan, dicakap kenapa busuk kan. So mereka tidak hirau lah, mereka teruskan perjalanan. Cuma lelaki pemuda tadi itu dia macam tutup hidungnya dengan kain tuala kecil kan, tutup begitu. Dia pun yang kesian juga nih. Tapi guys, bau busuk tu pertama dari belakang van sudah tembus ke bahagian hadapan, dan kali ini menusuk ke hidung pemandu van jenazah sampai ke leher. Dia cakap, "Woi, busuknya," dia cakap kan. Yang orang pemuda tu pula, yang pemuda yang mengiring tu, dia pun macam nak termuntah gitu. Dia cakap, "Alamak, termuntah lah pula orang sebelah ni nanti." Dia cakap, dia cakap, "Kau tahan dulu." Dia cakap, "Buka tingkap." Mereka pun buka tingkap. Sampai lelaki tu, yang pemuda sebelah tu, dia keluarkan kepala dia. Busuk dia cakap. Jadi orang pelik lah, kenapa sampai busuk begitu kan, ya. Jadi pemandu van jenazah ni sudah mulai risau, ya. Dia cakap mesti ada sesuatu dengan, ya, jenazah ni, ada sesuatu yang berlaku. Tapi dia tidak berani tanya lah dengan pemuda tu. Dia hanya mendiamkan diri, ya. Dia tidak pernah alami sepanjang dia jadi pemandu van jenazah lebih kurang 15 tahun, dia tidak pernah alami situasi berkenaan. Bau busuk tu masih lagi mereka hidu. Tidak lama kemudian mereka teruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka terdengar suara bunyi kucing. Nyiu nyiu nyiu. Lebih kurang 10 ekor lah begitu bunyi kucing. Jadi pemandu dia terkejut dan dia pandang pemuda tu, dan pemuda tu pandang dia. Dia cakap, "Ada kucing ke di belakang?" "Tak tahu bang, tak tahu. Masa saya tutup tadi ada tak kucing masuk?" "Tak tahu pulang, saya tak perasan pula." Dia cakap, "Cuba aku tengok." Dia cakap dari cermin. Dia cakap, "Adakah betul ada kucing dalam tu? Kenapa ada bunyi kucing?" Dan bila pemuda tu tengok, dia terkejut. "Wih bang, betul bang, ada kucing bang di belakang." Wih. Jadi pemuda ni pun, yang pemandu van jenazah ni, terkejut lah, dan dia berhentikan sekali lagi kereta dia di tepi jalan. Dan bila dia toleh belakang, betul ada 10 ekor kucing berada di atas keranda, ya, keranda arwah tu. Dia cakap, "Bila pula kucing-kucing ni ada di belakang van aku ni?" Dia cakap kan, "Kita turun, kita halau kucing tu." Masuk pula, macam mana boleh masuk dalam van jenazah ni. Jadi mereka pun keluarlah, pemandu van tu dengan pemuda tu, dorang pergi ke belakang van jenazah tu dan buka. Dan bila dorang buka guys, kucing tu tiada, dan bau busuk tai kucing tu masih ada lagi. Dia cakap kan, "Wih bang, mana kucing tadi tu bang?" "Aku tak tahu," dia cakap. "Bukan tadi ada 10 ekor kah?" Dua-dua dorang makin bingung. Tutup cepat. Bang, tutup, teruskan perjalanan. Dua-dua mereka macam risau dengan apa yang berlaku. Jadi si pemandu van jenazah ni pun tanya lah. Dia cakap, "Abang ni bukan apalah, abang nak tanya lah, kau ni ada pertalian kah dengan arwah ni?" "Bang, tidak bang, saya ni hanya adik angkat, ya, sebab maknya dulu jaga saya. So saya ni ibaratnya adik angkat kepada keluarga mereka ni." "Oh, siapa nama kau?" "Amir." Dia begitu, Amir lah. Tapi dia tidak tanya detail lagi apa yang berlaku lah. Mereka teruskan perjalanan. Dan macam-macam halangan sepanjang perjalanan mereka. Kereta rosak lah, ada kereta traktor lah, menyebabkan perjalanan mereka semakin lambat. Tidak lama kemudian mereka berjalan, tiba-tiba mereka terdengar macam bunyi dak dok di belakang. Macam ada sesuatu, macam dia dengar macam arwah tu terkeluar dari jenazah tu lah, dari van dari keranda tu. Top. Dia terhentak-hentak. Dia cakap, "Dek, kau tengok dek, apa di belakang tu?" Dia bagi tahu pemuda tu. "Bang, aku tak berani dah bang." Dia cakap, "Kita takut dengar jenazah tu terkeluar daripada keranda tu." Ya, dan pemuda tu mau tidak mau dia terpaksa tengok. Dan bila dia tengok guys, betul, jenazah tu terkeluar sedikit daripada keranda tu. Dia cakap, "Macam mana boleh terkeluar? Bang, terkeluar bang." Dia cakap, "Nak jatuh dah." Mereka terpaksa berhenti lagi. Ya, berhenti di tepi jalan. Dan sekali lagi mereka terpaksa hadapi bau
bau busuk seperti tetek kucing tu mereka. Dan bila mereka buka, guys, dia terkejut. Kain kapan tu sudah terkeluar mayat tu, dan kain kapan tu dipenuhi dengan bulu-bulu kucing. Dia cakap, masa kamu bawa jenazah ni tadi, dia tidak begini ke? Tidak ada bang, kami sudah kapan bersih ni. Kenapa banyak bulu kucing melekat di kain kapan ni? Cepat-cepat, tolak. Dorang angkat semula jenazah tu dan tutup keranda tu rapat-rapat semula. Dan mereka teruskan perjalanan. Dan dalam hati pemandu tu memang ada sesuatu yang berlaku dengan jenazah tersebut. Dan akhirnya mereka pun sampailah di rumah arwah tu. Dan apabila pemuda tu pemandu van jenazah tu nak turun, tiba-tiba berpuluh-puluh ekor kucing datang dari depan meruju ke tempat dia. Dia terkejut, banyaknya kucing ni. Allah, dia cakap. Dan bila dia buka pintu, kucing-kucing tu semua mengerumuni dia dari bawah. Kucing ni shoo. Dia cakap begitulah. Tepi sikit kucing. Dan si Amir tu cakap, bang, abang cakap dengan siapa bang? Ni kucing ni banyak. Kucing. Dan bila dia toleh balik mana van jenazah tu, kucing tu hilang. Mana kucing banyak tadi? Dia cakap, dia gosok-gosok mata. Aku kasih lah nampak. Dia cakap, kenapa macam pelik je hari ni kan? Dia cakap, tak apa bang, jom kita turunkan. Lepas tu datanglah beberapa orang keluarga untuk angkat jenazah tu lah. Dan menjadi kerisauan lah pemandu van jenazah ni. Dia cakap, kalau semua terhidu macam bok tai ni habislah. Memang akan jadi bahan bualan lah ni arwah ni. Dan bila orang buka bonet van jenazah tu, bau tu hilang. Dan si Amir dan abang pemandu van jenazah tu saling memandang, pelik kenapa bau tu hilang. Dan mereka pun ambil arwah tu dan bawa masuk ke dalam rumah. Jadi pemandu van jenazah ni masih bermain persoalan dalam dirinya. Apa sebenarnya yang berlaku dengan arwah tersebut? Apa cerita sebenarnya? So sebelum dia tidak dapat jawapan, dia panggil lah semula adik angkat arwah tu lah. Mir, kejap Mir. Dia pun tanya lah, Mir, abang ni bukan aibkan arwah Mir, ya. Cuma abang ingin tahulah apa cerita sebenar arwah ni sebelum dia meninggal hingga jadi begini. Bang, saya ni pun bukanlah nak memburukkan arwah bang. Cuma bang, dulu mak dia yang jaga saya dari kecil sampai besar. Dan mak dia ni suka jaga kucing. Ada banyak kucing di rumahnya. Tapi selepas arwah maknya meninggal, dia ni tidak suka kucing. So dia selalu seksa kucing-kucing ni bang. Dia tendang bang. Dia pijak kucing-kucing ni bang. Dan paling teruk bang, kucing tu dia letak dalam peti ais. Dah tu bang, dia letak di bagian freezer, yang bagian beku tu, sampai mati kucing tu bang, kesejukan bang. Sampai adik-beradiknya lain terpaksa sembunyikan kucing kerana takut nanti diseksa olehnya bang. Dan tidak sangka pula bang, apa yang berlaku ni, ya, ada kaitan pula, ya, tentang kucing ni berlaku pula dengan dia. Potek kucing, mulut kucing bang. Bang, seram bang. Saya pun tidak sangka begini berlaku bang. Baru dia tahu itulah sebabnya, ya, benda yang mereka alami itu adalah berpunca daripada perbuatan arwah sebelum arwah meninggal dunia. Dan kata cerita pemandu van jenazah tu, dia sepertinya tidak percaya dengan kisah ini, tapi bila dia alami sendiri, dia rasa heran. Dan dia kata mungkin orang percaya cerita dia dan mungkin ada yang tidak percaya. Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram pemandu van jenazah. Ya, saya rasa cerita ni seram dan banyak pengajarannya. Dan ini baru part 1. Akan datang saya akan lagi cerita tentang pemandu van jenazah part 2. Okay guys. Dan bagi saya cerita ni memang baik pengajaran. Kalau boleh kita janganlah menyiksa hewan, ya. Sebab zaman Nabi dahulu ada seorang yang suka menyiksa hewan dan Nabi cakap dia dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dan ada juga kisah kalau kita berbaik dengan binatang, orang tu akan masuk syurga. Seperti kisah Nabi pada zaman dahulu, seorang pelacur, dia memberikan air minuman kepada seekor anjing. Dan dengan perbuatan baiknya itu, dia dimasukkan ke dalam syurga. Ya, jadi kisah begini, berbuat baik dengan binatang ni adalah digalakkan. Ya, janganlah kita menyeksa binatang tersebut tanpa sebab-sebab tertentu. Ya, terutama haiwan seperti kucing yang jinak ni, ya. Jadi banyak pengajarannya dan tidak mustahil perkara tersebut
berlaku. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi. Kisah seram van jenazah part 2. Tunggu nanti. Jumpa lagi. Ali bosku. Assalamualaikum.